Seterusnya konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita perlu menyedari bahawa memerintah negara dengan adil adalah amar ma'ruf. Memerintah negara tak adil adalah mungkar yang sangat besar. Di sinilah maka Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah la yawma la zilla illa zilluh al-imamul adil. 7 jenis manusia yang dijanjikan oleh Allah mendapat payungan dan naungannya pada mahsyar pada hari kiamat. 7 jenis. Yang pertama ialah pemerintah yang adil. Disebut pemerintah yang adil yang pertama. Lepas tu barulah pergi ke masjid, barulah berzikir, barulah hal-hal yang lain. Menunjukkan bagaimana pemerintahan negara yang adil adalah perkara makruf yang besar fadilatnya. Kerana cabarannya besar. Bila pangkat besar, duduk tempat tinggi, nampak duit banyak, nampak macam-macam, kelabu mata, jadi keliru, banyak cabaran hawa nafsu. Oleh kerana itulah, sekiranya pemerintahan negara dilaksanakan dengan adil, dengan amanah, maka pahalanya sangat besar. Dan Allah menetapkan amanah memerintah negara ini adalah amanah yang terbesar, yang tak mampu dipikul oleh langit dan bumi. Inna a'radna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mempamerkan, kami Allah mempamerkan amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang, supaya mereka memikul amanah. Semua makhluk-makhluk ini tak bersedia gerun dan takut, namun manusia bersedia untuk memikulnya. Mereka yang zalim dan jahil memikulnya. Amanah yang dimasukkan di sini ialah amanah mengendalikan urusan negara, yang mewajibkan adil untuk semua, yang ditegaskan oleh Allah, merupakan amanah yang besar. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya kamu menunaikan amanah kepada orang yang ahli, dapat menunaikannya. Dan apabila kamu memerintah di kalangan manusia, tak disebut Islam bukan Islam, tak disebut Melayu, Cina, India, disebut manusia seluruhnya. Hendaklah berlaku adil. Dan Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang sebaik-baiknya. Maka pemimpin yang menunaikan amanah dengan melakukan adil untuk semua, pahalanya sangat besar. Tetapi pemimpin yang khianat terhadap amanah, yang zalim, menyalahgunakan kuasa, menjadikan harta negara untuk dia, keluarga dia, kroni-kroni dia, ini satu khianat yang sangat besar. Allah Ta'ala sebut, wa saya'lamul ladhina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Orang-orang yang zalim akan ketahui di mana tempat jatuh mereka pada akhirnya. Dan Allah Ta'ala jadikan pemerintahan adalah ujian kepada manusia. Allah Ta'ala beri pemerintah yang adil, pemerintah yang zalim. Semuanya ada umur dia. Tak diberi umur selama-lamanya. Kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Daud, tak selama-lama. Kerajaan Nabi Muhammad, tak selama-lama. Umar bin Aziz 2 tahun saja. Kerajaan Fir'aun, tak selama-lama. Kuasa besar dunia, Hitler, tak selama-lama. Empire British, tak selama-lama. Tuhan jadikan ini untuk menguji manusia seluruhnya. Menguji pemimpin dan menguji rakyat. Sama-sama. Menguji pemimpin yang menunaikan amanah dan menguji rakyat yang memberi amanah kepada pemimpin. Maka pemerintahan yang zalim bukan saja dibebankan kepada pemimpin-pemimpinnya, termasuk kepada rakyat dan kaki tangan yang menyokong kerajaan itu. Dan kita melihat banyak kegagalan berlaku dalam negara kita ini nak mencegah kemungkaran-kemungkaran ini. Bukan saja peringkat atas, peringkat bawah, dadahnya, jenayahnya, maksiatnya, penyelewengannya berlaku. Kelemahannya berlaku bukan sahaja kerana pembangunan insan, termasuk ialah kerana undang-undang yang lemah. Tidak ada kedaulatan undang-undang. Undang-undang yang tidak berkesan, undang-undang yang tidak ada kehebatan. Penjenayah tak berani, penjerah tak gerun. Oleh kerana itu, saya mengharapkan supaya kerajaan bukan saja menubuhkan IKIM, gunakan IKIM ini menjalankan tugas dia dan memberi sumbangan kepada kerajaan untuk membuat kajian
supaya melihat peranan syariat Islam dalam segala aspek, bukan saja aspek munakahat, aspek pesaka, termasuk aspek jenayah, aspek ekonomi, aspek undang-undang antarabangsa yang ada dalam Islam. Perlu dikaji. Barangkali kita tak sedar, di sana ada orang-orang barat mengambil undang-undang antarabangsa yang ada dalam Quran. Kita tak baca Quran. Contohnya undang-undang suaka politik sebagai contoh. Bila ada sebuah negeri yang zalim, menindah rakyat, rakyat lari jadi pelarian ke negeri lain. Di mana pakar-pakar undang-undang tak jumpa, malaikat mereka baca terjemahan Quran. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Jika sekiranya seorang musyrikin yang bukan agama kamu datang meminta perlindungan kerana dia dizalimi di negeri dia, maka beri perlindungan kepadanya dan ucapkan kalimah, ajak dia masuk Islam. Tak boleh paksa. Tak boleh paksa. Kalau tak mau masuk Islam, tak boleh hantar ke negeri dia balik, dia dibunuh. Tak boleh. Hantar ke negeri yang aman untuk dia. Di mana ayat ini menjadi asas kepada undang-undang antarabangsa. Begitulah ada undang-undang yang lain. Undang-undang jenayah, qisas, hudud, ta'zir perlu dikaji. Bukan kaji hukuman, kaji bagaimana proses undang-undang, proses kesaksian, dikaji semuanya. Di mana undang-undang Islam adalah undang-undang yang ada roh, undang-undang yang ada aspek spiritual yang tak ada pada undang-undang yang lain. Di sinilah menyebabkan undang-undang ini lebih mendidik. Di mana undang-undang Islam menggalakkan dibebaskan daripada menghukum, menggalakkan penyelesaian di luar mahkamah. Dan sebab itu bila ada seorang pencuri yang mencuri, dia bawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, adakah awak mencuri? Dia kata, ya. Nabi kata, katalah tidak. Katalah tidak. Apa salahnya? Saya mencuri. Walaupun mencuri kerat tangan. Katalah tidak 3 kali. Setelah dia kata dia mencuri, dia mengaku bahawa dia potong. Menunjukkan bahawa undang-undang ini lebih mendidik, bukan untuk menjatuhkan hukuman. Sepatutnya undang-undang ini dikaji dengan sesungguh-sungguhnya. InsyaAllah dengan kita melaksanakan semua perkara tersebut, kita dapat mewujudkan sebuah negara yang melahirkan masyarakat madani. Masyarakat madani dia peringkat nasional dan peringkat antarabangsa. Makna masyarakat madani ialah masyarakat yang bertamadun, yang bertimbang rasa. Ini makna madani. Bertamadun, berilmu, bertimbang rasa, tukar menukar di antara satu sama lain dengan konsep yang adil untuk semua. Oleh kerana itu masalah masyarakat majmuk tak timbul. Sekiranya kita balik ni adil untuk semua, dapat menyelesaikan masalah. Dan masyarakat madani untuk antarabangsa, tak timbul soal hina Nabi macam berlaku hari ini. Hina Nabi, mereka kata tak ada undang-undang nak bertindak terhadap orang hina Nabi, negeri dah ada kebebasan. Tetapi kita baca berita dalam media, bila sebuah media yang berhormat dan bertua di barat menyiarkan gambar memalukan keluarga dia British, memalukan keluarga dia British, lalu dia ambil tindakan supaya berhenti jangan siar. Bila giliran keluarga dia British, ada undang-undang dia. Untuk Nabi Muhammad tak ada undang-undang. Ini double standard. Dan saya ucap terima kasih kerana bagi peluang dan nak bagi peluang berkaitan lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.